A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabatku Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini niat saya adalah untuk mempersoalkan kepada Akmal tentang macam manakah nak persediaan di bulan Ramadan ini. Jadi bolehkah Akmal terangkan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Persediaan untuk kita menyambut bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi. Yang ni kalau ikut jam sekarang ni beberapa jam lagi. Kan? Jadi yang pertama persediaan pertama yang kita boleh buat ialah memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana doa yang biasa kita dengar. Seringkali kita dengar bila tibanya bulan Rejab, orang akan berdoa, imam-imam di masjid akan berdoa, imam-imam di surau akan berdoa. Yang doanya berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang bermaksud, ya Allah ya Tuhanku, kau berkatilah bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Jadi doa ni biasa kita buat, kita baca untuk sampaikan kita kepada bulan Ramadan yang akan datang. Yang kedua ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan Ramadan yang akan tiba ni. Dan Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Azkar karangannya, iaitu dianjurkan bagi setiap orang yang mendapat kebaikan dan diangkat dari dirinya keburukan untuk bersujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Maknanya kita ni akan melalui bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Jadi kita bersyukur kepada Allah dan dipertemukan lagi, dipanjangkan umur oleh Allah, diberi peluang oleh Allah untuk berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Yang ketiga ialah bergembiralah dengan kedatangan Ramadan. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermafhum, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, dan bulan yang penuh keberkatan. Allah telah mewajibkan kamu berpuasa. Pada bulan itu Allah membuka pintu-pintu syurga dan menutup pintu-pintu neraka. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat ialah membuat perancangan dan bertekad untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat untuk dilakukan semasa bulan Ramadan ni. And seperti biasanya amalan yang biasa orang lakukan ialah tadarus Al-Quran. And dalam bulan Ramadan ni dia nak khatam 30 juzuk dalam satu bulan. And jadi selain itu solat tarawih, walaupun musim PKP and masjid surau tutup, jadi tak salah untuk kita buat solat tarawih di rumah. Solat tarawih pun senang je. Yang seterusnya ialah pelajari hukum-hukum semua amalan tentang ibadah puasa. Maknanya kita belajar semula hukum. Kita ingat balik. Kalau bahasa Inggerisnya recall balik kan, tentang ibadah puasa ni. Maknanya hukum dia. Apakah sunat bulan Ramadan? Apakah sunat semasa puasa? Apakah makruh dilakukan semasa berpuasa? Apakah haramnya dan perkara yang membatalkan puasa? Yang seterusnya ialah sambut Ramadan dengan tekad meninggalkan segala dosa dan tabiat buruk. Yang ini bertaubat sebenar-benar taubat. Bukan biasa kalau kita dengar taubat nasuha. Satu lagi ada lagi satu taubat. Ni taubat ni dia lain macam sikit. Taubat sambal belacan. Jadi yang tak kali ni dengar lah taubat sambal belacan. Kenapa taubat ni orang ni taubat sambal belacan? Sebab kalau kita makan sambal belacan pedas. Pedas makan lagi. Walaupun lagi. Maknanya taubat sambal belacan ni kita dah tahu. Kita buat lagi dosa tu. Kita buat lagi dosa tu. Jadi kita jangan buat taubat sambal belacan, dan kali ni kita buat taubat nasuha. Kerana dalam surah An-Nur ayat 34 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa tubu ilallah jami'an ayatil mu'minun la'allakum tuflihun. Yang bermaksud dan bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya kamu berjaya. Dan yang terakhir, persediaan yang boleh dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan ialah mempersiapkan mental, fizikal dan rohani kita dengan bacaan yang membantu proses penyesuaian jiwa atau nafsu, yakni tazkiyatun nafs. And contohnya ialah hadirilah majlis ilmu yang membincangkan mengenai ibadah puasa. Jadi walaupun musim PKP ni kita tahu masjid tutup, surau tutup, ceramah agama tidak boleh dilakukan. Jadi itu semua tidak menjadi masalah kerana kita berada di zaman kemajuan. Mana zaman semua perkara di hujung jari kita. Jadi kita type je dalam YouTube, insya-Allah kita boleh dapat. Jadi tidak menjadi alasan
dengan rangkaian internet juga apa ni, kerajaan memberinya 1 gig sehari dari 8 pagi hingga 6 petang. Jadi daripada kita menggunakannya ke arah jalan yang melalaikan, jalan yang lara, apa salahnya kita gunakan sedikit yang diberikan itu untuk menambah ilmu pengetahuan kita mengenai mengenai puasa yang akan datang. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu je. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih kerana jawab soalan tentang persediaan nak menghadapi bila Ramadan ini. Jadi seperti yang kita tahu kan waktu dalam KP ni betul lah. Apa yang Akmal terangkan tadi tentang nak hadirkan majlis ilmu. Tapi kita mana boleh pergi masjid kan. Sedangkan nak solat Jumaat pun tak boleh. Sampai ada kena tangkap sebagainya kan. Jadi apa yang perlu ada adalah kita tengok ada kat YouTube ke, kat IG live ke. Dan juga kita boleh lah tanya kepada sahabat kita seperti Akmal ni.